Okay, okay. Yang tu je yang saya nak pastikan sebab kalau saya seorang, saya takut apa yang saya share tu tak nampak. Okay. Okay, so untuk hari ini, kita akan bincang soalan yang daripada modul bab 6. Kalau tak silap saya, Adam antara orang yang tulis dah ambil modul kan? Dah ambil modul kan? Dah. Okay. Jadi so kita akan mula bincang dari sinilah. So kalau saya nak tanya pun memang Adam seorang yang ada. Jadi yang lain-lain tu nanti harapnya mereka menonton video yang ada ni. Okay, jadi boleh memanfaatkan lah. So Adam pun ada share lah, membantu diorang untuk menjawab ni. Okay, soalan pertama. Antara haiwan berikut yang manakah mempunyai rangka dalam? Jadi rasanya yang mana ni Adam? Untuk satu dua soalan ni saya akan tanya dulu untuk dapat respon pada Adam, okey, sebagai wakil pelajar. Jadi yang lain-lain tu nanti saya akan bincang secara umum lah. Okey. Agak-agaknya Adam hak mana yang mempunyai rangka dalam? Ikan. Ikan. Boleh lah. So, konsep dia adalah bila sebut rangka dalam ni, dia adalah yang mempunyai tulang di bahagian dalam badan, rangka badan. Rangka dalam. Kalau rangka luar, dia mempunyai cengkerang-cengkerang belah luar. Okey. Lepas tu kita ada rangka hidro tu, yang tu bendali-bendali tu macam contohnya dia tak ada tulang, dia tak ada cengkerang, contohnya obo-obo. Jadi yang rangka dalam ni ia adalah ikan lah, fish, ikan. Boleh tak? Okey, untuk yang seterusnya, lintah bulan dan beluncas mempunyai ciri sepunya. Antara yang berikut, yang manakah ciri sepunya bagi haiwan-haiwan tersebut? Beluncas dengan lintah bulan. Tahu lintah bulan, kenal tak? Ataupun kalau lintah tak bulan pun, lintah biasa pun sama je. Kalau biasa tengok lintah, haiwan yang adik-beradik sepapat dengan pacat, okey, mereka memang tak ada tulang, ulat beluncas pun tak ada tulang, rangka luar pun tak ada, bukan ada cengkerang. Jadi kalau pilihan jawapan A tu memang salah lah, rangka luar yang keras. Okey, B, berat badan disokong oleh daya apungan air pun salah sebab beluncas dengan lintah bulan, okey, dia bukan terapung. Macam lintah pun kalau dia berenang, dasar pun dia masuk semua tempat dia pergi. Okey. Menggunakan bendalih di dalam badan untuk menyokong badan. So ini jawabannya. Boleh nak? Sebab apa? Dia adalah haiwan yang rangka hidrostatik. Okey, boleh nak? Bukan ada rangka dalam, bukan ada rangka luar. Di rangka dalam. Salah lah. Sebab bila sebut aja perkataan rangka dalam tu, kita faham mempunyai tulang di bahagian dalam badan. Bukan So menggunakan bendalih dalam badan untuk menyokong badannya. Okey. Nombor 3. Antara pasangan berikut, saya mungkin akan laju. Andai kata Adam rasa macam tak faham, saya cakap terlalu laju, okey, takut saya shock sendiri. Adam tanyalah, okey, apa-apa yang patut. Antara pasangan yang berikut, yang manakah betul tentang haiwan dan jenis rangkanya? Sotong. Sotong ada rangka luar tak? Ada cengkerang tak? Tak ada kan? Kalajengking, rangka hidrostatik. Salah. Kalajengking adalah rangka luar sebab dia ada kulit, lapisan kulit berlilin yang keras. Okey. Kumbang. Kumbang juga menggunakan rangka luar. Okey. Dan kelawar. Kelawar ada tulang rangka dalam. Maka yang betulnya adalah D. Okey. Itu aja cara nak dapat jawapannya. Okey. Hak ni dia lebih macam pengetahuan umum lah. Kita kenal haiwan-haiwan ni. Sotong, kalajengking, kumbang ni kita kenal. Kecuali pelajar-pelajar tak kenal. Tapi susah jugalah kalau tak kenal benda-benda ni. Okey, manalah tahu. Duk planet lain kot. Okey, rajah 1 menunjukkan lengkung pertumbuhan sejenis haiwan. Okey. Selalunya kalau lengkung pertumbuhan ni haiwan ke, manusia ke, tumbuhan ke, dia akan sentiasa bertumbuh, naik dan sampai bila dia dah sampai peringkat dewasa, selalunya dia akan mendatar dan dia tak berubah dah selalunya. Tetapi untuk graf haiwan ni,
dia jadi macam pelik. Tengok nak ni. Dia mula-mula mendata, lepas tu naik. Mendata, naik. Mendata, naik. Mendata, naik. Sampailah satu tahap yang tertentu lah. Ini bermaksud haiwan ni, dia bukan mengalami pertumbuhan yang perlahan-lahan. Maksudnya, bila sekali dia bertumbuh, terus berubah saiz dia. Lepas tu dia akan maintain. And then, berubah lagi saiz dia. Okay. Yang ni saya pernah cerita berkenaan dengan ketam lembut. Ingat tak saya cerita ketam lembut? Kenapa? Apabila ketam nak menukar cengkerangnya, okay, dia akan terbentuk lapisan kulit yang baru belah bawah kulit yang lama. Okay. Bila dia dah buangkan kulit dia yang lama, kulit dia yang baru tu dia lembut. Jadi bila dia lembut, dia nak expand, dia nak kembang, dia nak membesar, maka kulit yang lembut tu akan ikut saiz badan dia dan terus besar. Tetapi bila kulit lembut dia tu dah bertukar jadi keras, dia dah tak boleh nak kembang. Maka pada waktu itu, pertumbuhannya adalah mendata. Kalau tak silap, dalam grup WhatsApp tempoh hari, banyak hari dah, lama dah, saya ada masukkan video dari TikTok kalau tak silap, ada spesies udang yang menanggalkan kulit dia. Kalau tak silap saya. Jadi kalau jenis-jenis haiwan yang macam tu, yang menukar rangka luar dia, jadi kalau kita akan tengok pilihan jawapan ni, yang manakah haiwan yang ada rangka luar? Kucing? Bukan. Kucing adalah rangka dalam. Dia ada tulang dekat dalam. Lintah tak ada rangka dalam, tidak ada rangka luar. Burung, dia adalah rangka dalam. Jadi pilihan jawapannya adalah lipas yang mempunyai rangka luar. Okey? Kalau tak faham begitu. Okay. Nombor 5. Menunjukkan lengkung pertumbuhan manusia. Okey nah. Manusia dia memang ada waktu dia bertumbuh ataupun pertumbuhan dia, ketinggian dia berlaku cepat, ada waktunya perlahan, dan pada peringkat S ni dah dewasa lah. Maksudnya bila dia dah, kalau yang lelaki tempoh hari saya ada bagi tahu, pada umur 50 pula, 20 tahun, dia masih lagi berlaku perubahan ketinggian. Maksimum dia 20 tahun. Okay, kalau yang perempuan rendah sikit pada umur 17 tahun, lebih kurang macam tu, 16 tahun, 17 ataupun 18 dia dah berhenti. Lelaki masih lagi tumbuh. Okay, nah? Peringkat-peringkat yang ada ni pun adalah peringkat yang pertama kalau manusia dia ada bayi. Yang kedua dia akan masuk kanak-kanak. Yang seterusnya dia akan masuk remaja. Okey. Yang akhir, bukan akhir lagi, dua akhir dewasa, dan akhir sekali pada peringkat dah tua. Dah jadi makin mengecut otot dia. Kalau kita tengok ahli-ahli bina badan sekalipun, okey, bila dah masuk usia tua, tengok otot dia pun dah mula kecut balik dah. Dia dah tak ada tough macam orang dewasa. Okey, so bahagian berlabel manakah menunjukkan pertumbuhan negatif? Bila sebut pertumbuhan negatif ni adalah pertumbuhannya adalah makin kurang. Okey, jadi kalau bayi, kanak-kanak, remaja, ini semua adalah pertumbuhan positif. Kenapa? Sebab dia semakin bertambah. Kalau dewasa, positif pun bukan, negatif pun bukan. Waktu S ni, ni positif pun bukan, negatif pun bukan. Sebab dia mendata saja. Nak kata naik tidak, turun pun tidak. Tapi pada waktu dah tua, waktu T ni, nampak lengkungnya dah macam menurun sikit. So ini dah makin berkurang. So inilah yang kita kata pertumbuhan negatif. Jadi jawapannya pertumbuhan negatif adalah D. Boleh ya? Okey. Nombor 6. Menunjukkan lengkung pertumbuhan manusia berdasarkan ketinggian. Okey, hak ni saya ada tunjuk juga tadi, hak graf tadi tu saya lukis secara kasar tadi tu. Okey. Antara peringkat A, B, C dan D, pada peringkat yang manakah kanak-kanak mencapai akil baligh? Akil baligh. Maksudnya kita kena letak balik. Pada peringkat awal ni adalah bayi. Yang kedua adalah kanak-kanak.
seterusnya kita ada remaja. Yang seterusnya dewasa. Orang tua dah memang orang tua dia memang lebih dah daripada akil balik. Okey, jadi kita nak jawab hak mana yang mencapai akil balik? Pada peringkat manakah manusia mencapai akil balik? Adam jawab sikit Adam ni. Pada peringkat remaja. Peringkat remaja. C. Okey, peringkat remaja. Okey. Senang kan? Okey, hak ni rasanya cuma kena tahu aja. A ni bayi, B kanak-kanak, remaja. Tapi kalaulah soalan tu nanti dia bagi terus nama-nama peringkat ni, rasanya siapa-siapa pun boleh tembak. Maksudnya kalau ponting kelas sains tempoh hari pun, sebab yang ni pun dalam pendidikan Islam pun kita ada belajar umur-umur kalau manusia untuk mencapai peringkat akil balik. Okay, senang ini. Ada kolaborasi lah antara sains dan juga pendidikan Islam. Okey, nombor 7. Pada peringkat manusia yang manakah kadar pertumbuhan lelaki dan perempuan adalah hampir sama? Hampir sama adalah bayi. Sebab pada masa ni dia tak ada hormon apa-apa yang membantu dia untuk ni. Dia macam hak biasa sahaja. Okey? Tapi bila dah masuk kanak-kanak, lelaki akan lebih daripada perempuan. Bila masuk remaja, perempuan dia akan lebih daripada lelaki. Kadar pertumbuhannya tu. Bila dah dewasa, dewasa dah tak ada pertumbuhan. Maksudnya dia dah sampai maksimum dia tu. Jadi tak ada siapa lebih. Tapi pada masa bayi ni, sama. Kadar pertumbuhan lelaki adalah sama dengan kadar pertumbuhan bayi perempuan. Okay, nah? Bukan kita tengok saiz ni. Okay? Dia tak acil lah. Kalau contohnya bayi lelaki tu masa lahir adalah 2.5 kilogram. Bayi perempuan tu lahirnya adalah 4 kilogram. Kita tak ambil yang tu. Kita ambil pertumbuhan dia tu. Okay? Kita selalu tengok dalam buku kesihatan yang ibu-ibu yang bersalin, bila dah bersalin, dia akan bawa ke klinik untuk rekod pertumbuhan bayi dia. Okay? Jadi yang kat situ kita tengok. Okay? Yang ni kalau nak tengok juga pun, ada dalam nota modul hak saya bagi tu pun, okay? Kalau tak buat nota sebelum ni pun, okay, ada nota yang saya bagi tu dalam modul tu. Cuma selak-selak je. Kalau tak silap saya, untuk lengkungan pertumbuhan manusia ni adalah di muka surat, adalah di muka surat, Allah mana? Di muka surat 19 dan 20. Ini dalam modul, nota modul yang saya bagi. Itu lengkungan untuk manusia. Okey, bolehlah semak. Kalau nak tengok balik dalam buku teks pun okey, tak ada masalah. Okey. Nombor 8. Seekor ikan paus, rangka dalam. Okey, rangka dalam maksudnya dia ada tulang di bahagian dalamnya. Okey, selain daripada rangka dalam, apakah yang membantu ikan paus menyokong berat badannya di dalam air? Okey. Adakah lengkungan pelvis? Adakah lengkungan pektoral? Adakah rangka hidrostatik? Rangka hidrostatik ni dah boleh tolak siap-siap. Kenapa? Sebab ikan paus ada tulang di bahagian dalam, so dia adalah rangka dalam. Okey. Jadi sebenarnya untuk apa-apa makhluk, apa-apa objek yang berada dalam air, contohnya kalau katakanlah kita tak ambil ikan paus ni, kita tak tengok ikan paus. Kenapa sampan? Kenapa perahu? Kenapa bot? Kenapa kapal boleh terapung dalam air? Dia pun tak ada tulang sebenarnya. Tapi benda-benda itu, objek-objek itu boleh terapung. Buah kelapa pun terapung dalam air sebab dia ada daya apungan. Okey, harap-harap boleh ingat. Daya apungan. Okey? Tu yang membantu seekor ikan paus. Sebab tu tulang dia kat bawah ni macam ni, lengkungan pelvis dia tu kecil je. Okey? Okey, sebab dia tidak membebankan, tidak memberatkan. Dia cuma ada badan yang besar, tapi bila badan yang besar ni dia ada daya apungan. Walaupun besar tapi dia ada daya apungan. Okey, macam kapal, walaupun dia besar tapi dia boleh berada di permukaan air kerana ada bantuan
daya apungan. Okey, boleh. Okey, nombor 9. Yang ini saya go through secara laju tempoh hari. Okey, bagi mereka yang ingat, ingatlah. Bagi mereka yang tak ingat, ini seolah-olah soalan pengetahuan. Okey, berapa bilangan tulang? Berapa bilangan tulang dalam tubuh manusia? Adam rasa berapa? Bilangan tulang dalam badan manusia, berapa agak-agaknya? 180. 180. Okey, tidak tepat. Kerana dalam tubuh manusia, dia ada dua. Iaitu sewaktu bayi. Dia tak sama lah. Bayi, pada waktu bayi, tulang yang ada pada manusia yang waktu bayi adalah 275 tulang semuanya. So, bila dah jadi dewasa, okey, kalau kat sini kita tengok tak ada pilihan jawapan 275. Okey nah. Dan soalan ni pun sebenarnya kurang lengkap. Tubuh manusia dia tak cakap waktu bila. Waktu bayi ke waktu sudah matang. Waktu biasa manusia, kalau kita ni yang dah dewasa ni, okey, remaja semua ni, 206 bilangan tulangnya. Dia jadi makin berkurang. Okey nah. Cuma dalam nota, dalam buku teks, okey, berlakunya pengurangan ini tidak diceritakan. Dia lebih kepada general knowledge. Kenapa agaknya 275 jadi tukar 206? Kenapa? Adakah hilang begitu sahaja? Tulang-tulang tu pergi ke mana lagi? 275 jadi 206. Sebenarnya tulang bayi ni, okey, dia masih lagi belum berkembang lengkap. Sebab tu namanya bayi. So, lama kelamaan tulang-tulang bayi ni dia akan bercantum. Okey, ada sebahagian-sebahagian tulang ni akan bercantum ataupun kita kata bersambung. Okey, mungkin dari dua tulang akan jadi satu bila dah dewasa. Jadi macam tu. So, sebab itu bilangannya jadi semakin berkurang sehingga 206. Okey? Okey. So, ingat tu. Okey, bertuahlah Adam hari ni. Sebab boleh tengok secara kita bincang face to face lah. Kononnya macam ni. Bayi 275, orang dewasa 206 bilangan tulangnya. Okey. Nombor 10. Boleh ingat kot dah Adam lah nombor ni. Antara berikut yang manakah bukan rangka paksi? Okey. Untuk sistem badan manusia, dia ada dua rangka. Okey, satu rangka paksi. Ini yang pertama dipanggil rangka paksi. Yang kedua dia ada rangka appendage. Appendage. Okey. Okey. Payah nak sebut, jarang-jarang disebut. Ini yang kalau boleh kita bacalah. Okey, macam biasa dalam nota saya bagi ada, dalam rakaman video saya yang sebelum ni pun ada, dalam buku teks pun ada. Okey. Dia rangka paksi, bila sebut paksi ni dia macam seolah-olah perkataan paksi, turus, utama, yang utama. Okey. Maka rangka paksi ni kita tengok bahagian-bahagian utama. Jadi kalau dalam badan manusia, tengkorak, bahagian kepala, ini adalah rangka paksi sebab dia adalah yang utama. Tengkorak ni adalah rangka yang utama. Kepala utama. Okey. Turus vertebra. Paling mudah kita faham, vertebra, turus vertebra ni hak dekat tulang belakang tu. Ini juga adalah bahagian utama. Boleh ha? Dalam badan manusia ni tulang belakang ni benda yang penting jugalah ni. Okey. Sangkar rusuk juga adalah rangka paksi yang utama sebab di bahagian atas ni, hak depan ni. Okey, sebab sangkar rusuk ni lah yang nak lindung organ peparu jantung semua ni. Okey. Dan yang ketiga, yang keempat, lengkungan pektoral. Lengkungan pektoral ni bukan yang paksi utama atas, bukan yang utama. Maksudnya apa? Kalau tengkorak tak ada, ni kepala tak ada, mati. Tulang belakang tak ada pun mati. Okey, tapi ada orang yang lumpuh, dia tak boleh berjalan, lengkungan pektoral. Okey, kadang-kadang bahunya tak boleh angkat. Okey, masih boleh hidup. So ini adalah rangka appendage. Okey, termasuklah di dalam rangka appendage ni adalah
Ini dia bagi lengkungan pektoral. Pektoral ni hak bahagian atas badan, dekat bahu. Okey. Okey, pektoral ni dekat bahu, bahagian bahu, senang. Okey. Ada satu lagi di bawah rangka appendage juga, kita ada lengkungan pelvis. Ni hak bahagian daripada punggung ni. Okey, daripada punggung ni. Okey, itu dua-dua ni, lengkungan pektoral, lengkungan pelvis adalah di bawah rangka appendage. Okey ya. Tengkorak, turus vertebra, sangkar rusuk, ini adalah bahagian rangka paksi yang utama. Okey. Antara yang berikut yang manakah mengikat lengkungan pektoral dengan humerus? Okey. Pertama kita kena faham, pektoral ni adalah rangka, dalam bahagian rangka, tulang lah. Humerus juga ni adalah tulang. Jadi, pada bahagian badan manusia, dia ada beberapa istilah. Okey. Tendon, rawan, ligamen. Yang ni yang kita kena pastikan betul-betul. Apakah dia tendon? Apakah dia rawan? Apakah dia ligamen? Okey, kalau rajin nak rujuk balik nota saya yang bagi, okey. Tendon, sebenarnya jawapannya asal lagi saya beritahu. Tendon adalah yang menyambungkan bahagian otot dan tulang. Otot dan tulang, tendon. Okey, adakah pectoral humerus? Bukanlah, sebab ni dua-dua adalah tulang yang menyambungkan tulang dengan tulang. Okey. Rawan. Rawan adalah bahagian yang menyelaputi bahagian hujung sendi tu, okey, antara sendi dengan sendi. Contohnya kalau kita ada dekat bahu, okey, kita nak gerakkan tulang bahu tu kan, okey. So dekat hujung sendi tu, lapisan dekat tu dia panggil rawan. Okey, jawapannya adalah ligamen sebenarnya. Ni, 3 ni sebenarnya. Sebenarnya kita ada satu lagi, otot. Otot tu muscle lah. Tendon yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Rawan yang duduk dekat hujung hak sendi tu, okey, penyambung antara sendi. Dan ligamen adalah yang menyambungkan, okey, antara tulang dengan tulang. Dia nampak macam lebih kurang sama, tapi harap-harapnya boleh ingatlah. Okey, tendon apa tadi? Penyambung antara otot, muscle, daging, okey, kalau kita sebut dalam istilah biasa, daging kepada tulang. Okey, ligamen antara tulang dengan tulang. Okey. Oops, lajak. Nombor 12. Okey, masuk kepada haiwan pula. Mengapa zirafah adalah tidak stabil? Pertama, kita tengok sifat-sifat yang ada pada zirafah adalah dia tinggi. So, bila tinggi, kita ada dua faktor yang mempengaruhi kestabilan. Pertama adalah pusat graviti, dan yang kedua adalah luas tapak sebenarnya. Tapi kat sini nampak macam ada dua jawapan. Okey nah? Tapi saya ambil yang pusat graviti lah. Sebab zirafah tu tinggi, maka pusat gravitinya tinggi. Jadi bila tinggi pusat graviti, dia senang terbalik, tak stabil. Kalau macam buaya, macam kura-kura, dia adalah spesies haiwan yang rendah. Okey? Dan bila dia rendah, susah terbalik sebab pusat gravitinya rendah. Namun begitu, luas tapak ni pun adalah salah satu ciri sebenarnya. Tapi kalau soalan tu kata bukan zirafah, mengapakah suatu objek mengapakah suatu objek adalah tidak stabil? Kita boleh kata luas tapak kecil dengan pusat graviti. Tapi memandangkan zirafah ni, okey, benda hidup, kita ambil yang lebih utama pusat graviti lah. Sebab apa? Kadang-kadang zirafah, dia boleh, bila dia tak stabil, bila dia nak minum air dan sebagainya, zirafah ni dia akan buka kaki depan dia tu. Bila buka kaki depan, dia kangkang lah. Okey, dia kangkang kaki depan dia tu, maka luas tapaknya boleh jadi bertambah. Okey, jadi kita ambil hak jawapan B lah. Pusat graviti ni dia tak boleh ubah. Kalau dah tinggi tu memang tinggi. Okey. Nombor 13.
Menunjukkan sendi pada lutut manusia. Bahagian berlabel manakah ialah ligamen. Ligamen tadi kita kata penghubung antara mana? Antara tulang dengan tulang. Adakah P? Bukan. P adalah otot. Boleh nah? Adakah R? R adalah penyambung di antara otot dengan tulang. So ini adalah tendon. Jadi jawapannya adalah S. S adalah ligamen. S pula dah. Tolong, sorry. Pergi conteng kat situ pula dah. Sorry. Okey, padam. Okey, sini jawapan dia. S. Sebab apa? Ini adalah bahagian tulang atas disambung dengan bahagian tulang bawah. So, ini adalah ligamen. Boleh nah? Rawan duduk kat tengah-tengah ni. Sini rawan. Okay, di permukaan hak sendi hak atas tu dengan hak bawah ni. Okay, so dekat situ ada rawan. Dan ada satu lagi sebenarnya dia ada cecair dekat di antara ni. Ya, tu yang tak ditanya soalan lagi lah. Okay. Antara yang berikut, yang manakah fungsi tendon yang betul? Tendon yang betul. Okay, dah beberapa kali disebut tadi. Fungsinya adalah menghubungkan antara otot dengan tulang. Jadi A lah jawapan dia. Paling senang lah. Kebetulan pilihan jawapan pun dia letak A. Menghubungkan otot dengan tulang. Menghubungkan tulang dengan tulang ni ligamen. Sebagai cushion pelindung terhadap sendi. Ni rawan. Okay. Ni rawan. Okay. Ini istilah yang diguna betul lah. Sebagai cushion. Okay. Dan pelindung terhadap sendi. So ini adalah rawan. Saya tadi kata apa? Duduk lapisan di antara sendi tu. Okey. Ni dia guna istilah yang betul. Okey. Rawan. Nombor 15. Antara berikut yang manakah berlaku semasa meluruskan lengan? Semasa meluruskan lengan. Okey. Dia kena tahu otot tricep hak mana, otot bicep hak mana. Ingat tak? Otot bicep, otot tricep. Ingat tak? Otot tricep dengan bicep ni adalah pada lengan manusia yang berada di atas dengan yang berada di bawah. Okey? Otot bicep adalah yang berada di atas. Jadi kalau bila kita luruskan lengan, kita tengok otot bicep kita akan mengendur. Okey, mengecut ni macam mana? Apabila kita nak tarik lengan kita tu nak buat macam orang bina badan lah. Okay? Bila dia tarik tu mengecut. Bila dia tarik tu kita kata mengecut. Okay? Jadi bila kita luruskan tangan maksudnya kita relax. Otot bicep adalah mengendur. Otot bicep mengendur. Tapi dekat pilihan B ni dia kata otot bicep mengecut. Salah lah. Mengecut ni maksudnya waktu kita nak tarik otot bicep tu. Nak bagi nampak seketul tu. Tu mengecut. Tapi luruskan badan, kita bukan nak bagi nampak seketul otot bicep, tapi kita mengendur. So, bila otot bicep mengendur, otot tricep, hak belah bawah tu, dia akan mengecut sebenarnya. Dia akan mengecut. Tetapi dekat sini dia kata otot tricep mengendur. Dia macam terbalik ni. Okay, ya? Sepatutnya waktu meluruskan tangan, otot tricep mengecut, otot bicep mengendur. Okay. Jadi untuk pilihan otot, kedua-duanya salah. Maka kita kena tengok pilihan dekat bahagian tulang. Okey nah. So untuk bahagian tulang, ada dua istilah baru pula. Radius, kalau kita tengok dekat bahagian tulang kita ni, okey, mula-mula kita ada bahu, kita ada lengan, kita ada sambungan, okey, dekat yang sehingga nak sambung dekat jari tu. Okay, kita ada nama-nama tulang. Okay, kalau dekat lengan, kita ada satu tulang. Tapi kalau dekat tangan tu, yang nak menyambung daripada lengan kepada jari tu, kita ada dua tulang sebenarnya. Okay, nah? Dan tulang itu dipanggil radius dan juga ulna. Radius hak mana satu? Radius adalah tulang hak besar yang berada, nak kata besar kecil pun tak pastilah. Tapi kita fahamnya yang berada di bahagian atas. Ulna adalah tulang yang di bahagian bawah. Okey.
Jadi kalau kita tengok, bila kita luruskan tangan, tengok konsep pada jengkaut pun boleh. Bila kita luruskan tangan, tulang kita yang atas ni, dia akan relax sebenarnya. Bila dia relax, maksudnya otot tu, tendon tu, dia bukan tarik lah, dia kendur. Dia kendur, jadi atas tu dia mengendur. Tapi bila mengendur, hak belah bawah tu, ulna, okay, belah bawah ulna ni, okay, belah bawah ulna, dia akan tertarik. Jadi jawapannya adalah D. Okay, nah? Sebenarnya kalau kita tengok gambar rajah, nak explain kat sini, takut tak ingat, kita tengok kembali gambar tangan. Okey, dalam modul tu juga, kalau Adam nak tengok mana ulna ni masalah. Ni cecair tadi. Cecair sinovial. Saya kata ada satu cecair tadi. Ni rawan ni, jadi cushion. Okey, ni ligamen. Okey, tempat yang menyambungkan antara tulang dengan tulang. Tulang atas dengan tulang bawah. So ligamen. Tendon, okey, yang menyambungkan tulang dengan otot. Okey, kejap nah. Kita nak tengok tadi hak tulang ulna radius. Ni okay. Ada tulang ulna radius. Okey. Jadi radius ni hak ada atas. Bila kita luruskan lengan, maka otot tendon ni, okey, luruskan lengan, otot tendon ni dia akan mengendur. Dia bukan tarik. Okey, bila kita nak luruskan tangan, okey, dia akan kendur dan dia akan menyebabkan tangan kita boleh lurus lah. Tapi bila kita lurus, ulna ni dia akan bergerak ke bawah. Bila bergerak ke bawah, maksudnya dia ditarik. Jadi sebenarnya yang ditarik tu bukan radius, tapi yang ditarik adalah ulna. Jadi pilihan jawapan tadi, soalan tadi, okey, saya tarik laju. Yang ditarik tadi adalah ulna. Tu kalau syok kita duduk dekat sekolah, okey, kita boleh terus tengok. Kalau dekat PC ni itulah nak kena tarik scroll down, scroll up tu jadi pening juga. Okey, tapi harapnya Adam tengok dekat nota yang saya bagilah. Okey, ulna yang ditarik. Okey, nombor 16. Masuk kepada tumbuhan pula. Antara berikut yang manakah membantu menyokong tumbuhan herba? Kita kena faham, untuk sokongan tumbuhan, okey, benda yang menyokong ni adalah akar. Antara akar, sokongan yang utama adalah akar. Okey, kecuali tumbuhan akuatik, yang tu bukan akar. Yang menyokong dia tu adalah daya apungan dia, kebolehan dia untuk terapung. Jadi kalau untuk pokok-pokok biasa, kita ada dua kategori. Akar, pokok ada dua jenis. Pokok yang berkayu, okey, dan juga pokok, okey, bukan ataupun tidak berkayu. Okey. Jadi kita kena kenal pasti tumbuhan herba ni selalunya adalah dalam kategori yang bukan berkayu. Tumbuhan herba ni bukan berkayu. Jadi kita pun kenal pasti kalau untuk akar, pokok yang bukan berkayu, akar jenis manakah ia? Akarnya adalah jenis akar cengkang. Boleh? Dia ada benda lain lagi sebenarnya yang membantu untuk tumbuhan herba ni. Contohnya sulur paut. Yang kita cerita tempoh hari, kalau kita tanam pokok timun, okey, dia ada sulur yang menyebabkannya macam seolah-olah boleh menjalar itu. Okey. Dan ni pokok akar-akar lain ni akar sokong. Akar sokong yang saya bagi tahu yang ada dekat pokok jejawi, yang mana kalau pokok tu besar, banyak akar sokong dia ni, sekali tengok macam tempat langsui duduk bertenggek pun ada. Okey. Jadi rasa macam seram pun ada. Akar bane, akar macam contoh pokok durian, pokok-pokok yang jenis besar-besar, batang-batang balak, dia ada akar bane dia tu. Okey. Akar jangkang, akar yang ada pada pokok hak duduk tepi laut tu. Okey, pokok bakau, akar jangkang. Ni semua ni okey, akar sokong, akar bane, akar jangkang ni semua adalah untuk jenis pokok yang berkayu. Okey,
Akar cengkam adalah pokok bukan berkayu. Tumbuhan herba bukan jenis berkayu. So, kita pakai akar cengkam lah. Jawapannya adalah akar cengkam. Nombor 17. Menunjukkan keratan rentas batang teratai. Okey nah, pokok teratai. Samalah macam spesies pokok-pokok hak terapung lain, pokok keladi bunting dan sebagainya. So ini keratan rentas, kita tengok ada ruang-ruang kosong di dalam struktur batang dia tu. Okey nah. Jadi bila dia ada ruang-ruang kosong macam ni, apakah fungsi dia? Apakah fungsi dia? Agak-agaknya. Adam, tolong jawab satu sekali. Okey, sekali-sekala. Dah nak dengar suara. Ada lagi tak Adam ni? Ada Adam. Agak-agaknya kenapa Adam? Bernafas, mengangkut air. Mengangkut air, no? Ruang kosong ni, ada ruang kosong ni. Agak-agaknya. Terapung Iya, terapung. Membolehkannya terapung yang utama. Sebab kalau bernafas, dia bukan dekat batang. Tumbuhan mana-mana pun kalau dia bernafas, selalunya pada waktu malam lah. Kita panggil istilah respirasi. Melalui daun. Melalui daun. Okey. Kalau siang, fotosintesis. Okey. So yang ni adalah pada kebanyakan tumbuhan-tumbuhan yang air, yang terapung ni, so mereka memang ada ruang kosong. So ruang kosong ni sebenarnya ada udara dekat dalam tu supaya ia mudah terapung. Okey nah, kebolehan untuk terapung. Okey. Nombor 18. Nombor 18, suatu batang tumbuhan. Sama macam tadi, bila tadi soalan tadi dia ada sebut tentang tumbuhan herba. Okey, yang ini pula satu batang tumbuhan. Dia tak cakap herba ke tidak herba. Tapi kalau kita tengok kat sini, dia ada hint, dia ada key perkataan. Dia kata tisu berkayu. Maksudnya pokok ini adalah jenis pokok berkayu. Pokok durian, pokok dah ada dah jawapan pun. Pokok durian. Okey nah, senang kat situ. Okey. Dia ada kulit, dia ada kayu. So ini adalah sejenis tumbuhan yang berkayu. Jadi jawapannya adalah kita mula dari bawah. Pokok kembong, bunga-bunga kembong tu bukan. Jadi jawapannya kat sini adalah pokok mangga dan pokok durian. Okey, jawapannya 2 dan 3. Okey. Ada tak nak tanya apa-apa ke? Pokok kelapa? Pokok kelapa kayu tak? Kayu. Pokok kayu kelapa dia bukan kayu. Kelapa dia ada macam pulur pada batang kelapa tu. Cuma kalau jenis pokok kelapa yang dah tua, dia punya teras tu jadi keras semacam kayu. Tapi kalau jenis pokok kelapa yang macam baru-baru tumbuh, kalau kita tebang, dia punya struktur tu, dia bukan kayu. Dia jadi macam pulu-pulu kat dalam tu. Tu yang kumbang, ada sejenis kumbang kalau dekat pokok kelapa sawit ke, sama tu. Dia suka sangat nak pergi serang pokok kelapa ataupun kelapa sawit tu. Sebab dalam tu dia dah jadi macam pulur saja. Okay, dia bukan kayu. Tahu tak pulur? Pernah dengar tak istilah pulur tu? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar lah. Dia samalah, dia satu geng. Pokok kelapa sawit, pokok pinang, pokok nibung. Tu spesies palma. Pokok palma, senang cerita. Pokok palma, dia bukan kayu. Pokok palma pernah dengar kan? Pokok palma ni termasuklah pokok kurma sekali. Okey? Itu bukan jenis berkayu. Okey? Okey. Dan satu lagi, kita nak tahu dia bukan jenis berkayu tu sebab akar dia tu, dia akar serabut, jenis akar cengkam. Okey? Dia tak ada akar tunjang. Pokok nyok, pokok kelapa, pokok apa hak saya sebut-sebut tadi tu, pokok kurma semua tu dia tak ada akar tunjang. Okey, dia tak sama macam pokok durian, pokok mangga tu. Hak ni ada akar tunjang. Okey. Nombor 19.
Tumbuhan berikut dipadankan dengan cara sokongan tambahannya. Antara berikut yang manakah betul? Okey. Kalau pokok orkid ada akar banih ke? Pokok orkid ada akar banih? Tak ada. Akar banih ni jenis pokok-pokok berkayu yang besar. Okey. Rotan ada duri. Macam ya, macam ya. Pokok rotan memang ada duri. Adam kenal kan pokok rotan kan? Rotan yang kat sekolah tu memang dah buang dah kulit dia, duri dah tak ada dah pun. Kalau tak buang duri tu memang berbilur habis lah. Jagung, ada suluh paut tak jagung? Tak ada. Yang ada suluh paut contohnya timun, kacang, pokok labu, jenis-jenis macam tu, hak menjalar tu. Jagung bukan menjalar, dia naik straight je. Timun, berkayu. Salah juga. Pokok timun ada mana ada batang berkayu. Okey, jadi jawapan yang tepat kat sini, terbaik kat sini adalah pokok rotan. Okey, pokok rotan. Nombor 20. Sokongan adalah penting untuk tumbuhan untuk membolehkan mereka mendapat. Hak ni saya ada bagi tahu dah lepas dalam kelas sesi yang lepas. Semua sokongan yang duk dibincangkan ni, tumbuhan berkayu ke, tumbuhan akuatik ke, tumbuhan darat ke, semuanya adalah nak sokong dia pakai akar tunjang supaya dia naik straight. Dia pakai suluh paut supaya dia boleh menjalar naik tinggi. Semuanya adalah untuk mencari cahaya matahari. Air, dia duduk dalam tanah. Dia tak perlu naik ke atas. Tak perlu sistem sokongan ke atas tu. Okay? Dia perlukan matahari. Sama juga tumbuhan akuatik. Kenapa dia terapung di permukaan? Supaya boleh mendapat cahaya matahari. Okay, nah? So, jadi sistem sokongan ini semua penting adalah untuk tumbuhan mendapatkan cahaya matahari. Okey. Masuk bahagian soalan struktur. Antara yang tidak digemari oleh pelajar-pelajar calon-calon biasanya. Soalan struktur ni kan payah. Okay? Payah jika kita lupa ataupun kita tak pernah belajar ataupun kita tak ingat. Payah ha. Okey? Tapi kalau kita pernah belajar, kita fokus. Okey, macam hak ni pun tadi pun ada saya sebut juga ni ha ni. Kalau dilabelkan bahagian-bahagian ni. Okey? Okey, cuba kita jawab sikit ha. Namakan otot yang berlabel X. Otot ada dua nah. Untuk dekat lengan ni, bicep dengan tricep. Ingat lagi tak tadi? Otot X yang duduk dekat atas ni adalah kita panggil otot apa? Otot biceps. B-I-S-E-P-S. Okey. Tulisan saya ni tak berapa cantik sebab ini adalah file yang saya paparkan ni dalam bentuk PDF. Nak tulis teks kat sini tak berapa nak elok sangat, tak boleh rasanya. Jadi saya pakai peranti tambahan ni kat luar ni untuk nak tulis-tulis ni. Tapi biasalah dia jadi macam gegah-gegah. Okey, otot bahagian bawah. Okey, ada tadi saya dah sebut tadi masa kita duk bincang tendon, ligamen semua tadi tu, itu adalah otot triceps. Okey, S-E-P-S. Okey, otot tricep. Jadi tak ada apa yang saya nak explain lagi kat sini sebab ini adalah soalan aras pengetahuan. Hafal, kena ingat hafal. Otot bicep, otot tricep. Okey. Ni kalau dia tanya P ni apa? Yang menghubungkan otot dengan tulang. Menghubungkan otot dengan tulang. Sekali lagi, tadi banyak duk cerita tadi, ini adalah apa Adam? Tadi ada banyak duk cerita-cerita tadi tu. Itu adalah tendon. Okey. Dia tak sama. Ligamen antara tulang dengan tulang. Otot dengan tulang adalah tendon. Okey. Jelaskan tindakan otot X dan Y untuk mewujudkan pergerakan pada lengan manusia. Tadi saya ada tunjuk, okey. Kalau macam keadaan tangan dia sekarang ni, dia genggam, dia tarik naik ke atas tangan dia tu. Jadi sekarang ni otot X akan mengecut. Otot Y akan mengendur. Jadi kita guna ni lah. Kalaulah Adam, mana-mana pelajar yang lain, tak ingat X ni bicep ke tricep, semasa menjawab soalan B ni, okey, jangan guna
Contohnya awak rasa keliru sebenarnya. Duk ingat X ni tricep, Y ni adalah bicep. Jadi kat sini pun awak guna otot bicep tricep ikut hak awak salah tadi. Jadi kemungkinan besar dekat B ni pun awak akan dapat jawapan salah. Jadi untuk keselamatan, kalau kita tak ingat bicep dengan tricep ni, okay, kita pakai istilah X dengan Y hak dia bagi kat sini. Jadi kalau masa nak membuat pergerakan, jadi dia akan berlawanan pergerakannya. Kalau otot X mengecut, okey, otot X mengecut, otot Y akan mengendur. Okey. Dia boleh sama ada awak nak buat ayat hak ni dulu ataupun ayat yang kedua dia berlawanan. Jika apabila otot X mengendur, okey, mengendur, okey, otot Y mengecut. Mengecut. Okey, dia berlawanan. Dia tak ada dua-dua mengecut. Otot X mengecut, otot Y mengecut. Tak boleh. Okey, satu kecut, satu kendur. Barulah dia boleh buat pergerakan. Okey. Boleh ya? C. Namakan tisu yang menghubungkan tulang dengan otot. Tulang dengan otot. Hak P tadilah. Okey. Katakanlah awak tak ingat nama dia adalah tendon. Jadi awak boleh letak P. Tapi tak digalakkan. Sebab apa? Dia nak nama. Jadi kalau nama, kita seeloknya bagi nama dia tadilah. Kena hafal jugalah. Iaitu tendon. Jadi hak P ni, kalau tak ingat tendon, baru bubuh P. Okey nah? Tapi kalau dah ingat tendon, jangan letak P lah. Sebab apa? Soalan nak namakan. Tapi kalau soalan kata, nyatakan bahagian, nyatakan tisu yang menghubungkan tulang dengan otot, bolehlah kita letak P. Boleh nah? Bolehlah kita letak P. Tapi yang paling utama jawapannya adalah tendon lah. Tendon. Okey, P ni kalau kita dah tak tahu sangat nak eja tendon tu, tak tahu istilah tendon tu, okey, baru kita letak P. Okey, harap-haraplah pemeriksa bagi. Nyatakan ciri-ciri tisu ini. Okey, nyatakan ciri-ciri tisu ini. So, ciri-ciri tisu ini, okey, maksudnya dia nak menghubungkan otot tricep bicep ni, selalunya kita duk kecut kendur ni, kita nak buat angkat sesuatu bebanan. Nak buat angkat sesuatu yang berat. Okey, boleh nak? Tambah-tambah kalau ada lawan gusti lengan. Okey, lawan lengan. Jadi untuk membolehkan kita bergerak dengan kuat tu, maka ciri utama yang perlu ada pada otot ini adalah mestilah kuat. Boleh nak? Kuat. Dan juga satu lagi, sifatnya adalah tidak kenyal. Okay. Tidak kenyal ataupun tidak elastik. Mesti kuat. Sebab apa? Nak tarik ni. Sebab bila otot kita mengecut, okay, otot bicep kita tadi tu mengecut, kita nak angkat sesuatu yang berat, maka benda yang berat tu mungkin boleh tolak balik tangan kita supaya jadi lurus. Jadi kita nak kekalkan tangan kita tu supaya boleh angkat, nak tarik tulang tangan kita supaya boleh angkat. Okey. Jadi kita kena ada satu tendon yang kuat jugalah. Jadi ciri-cirinya tu mestilah kuat. Ni yang utama. Okey nah? Kuat. Okey, dia sama je. Ligamen pun sama. Kalau dia tanya, apakah ciri-ciri tisu ligamen? Ligamen ke, tendon ke, sebab dia menghubungkan. Penghubung. Bila sesuatu penghubung ni, ciri dia memang tak boleh tidaklah, mesti kuat. Okey. Okay. Nombor 2. Berikan 2 faktor yang mempengaruhi kestabilan objek. Okey, ni gambar ni dia hanya untuk nak bagi idea lah. Okey, kestabilan objek adalah kalau kita tengok sini, ini haiwan tinggi, ini haiwan rendah, ini haiwan yang berlari semua ni. Okey, dia ada 2. Yang pertama, kita ada pusat graviti. Ada yang kita bincang tadi tu. Kalau haiwan yang tinggi-tinggi, pusat gravitinya tinggi, maka dia adalah tidak stabil. Haiwan yang rendah ni macam badak ni, dia rendah sikit, okey, dengan berat badannya pula,
pusat gravitinya lebih rendah berbanding zirafah. Maka M, badak, lebih stabil. Okey, sama juga dengan kerusi. Kalau kita ada kerusi dekat counter bar, dekat rumah kalau ada konsep yang ada bar, yang kursinya tu tinggi. So tinggi tu mudah terbalik. Kalau kursinya rendah, kursi tu adalah susah terbalik sebab dia rendah. Pusat graviti rendah. Okey. Yang kedua adalah kita melihat kepada luas tapak. Okey. Jadi kalau luas tapaknya tu besar, maka lebih stabil. Luas tapaknya kecil, kurang stabil. Okey, saya pernah tunjuk dalam kelas yang lepas, kalau kita ada suatu objek haiwan ke, okey, yang mana tapak dia tu tajam macam ni. Ni boleh goyang ni, dia boleh terbalik ni. Dia boleh bergerak ke sana, dia boleh bergerak ke sini sebab tapaknya yang kecil. Tapi kalau kita ada objek yang tapaknya besar, yang ni manakan nak goyang, tapaknya ni dah memang stabil. Tapaknya yang luas ni. Okey, jadi luas tapak mempengaruhi kestabilan. Hak ni kecil. Okey, ni tapak yang kecil ni, so dia kurang stabil. Tu maksud luas tapak. Okey. Jelaskan bagaimana haiwan K ni, zirafah, mengekalkan kestabilan badannya ketika minum. Tadi saya ada sebut, zirafah dia tinggi, kurang stabil. Jadi kalau dia nak minum air, memang mudah terbalik nampaknya. Okey. Tapi ada dalam gambar dalam modul yang saya bagi, dekat dalam buku teks pun ada, zirafah bila dia nak minum air, dia akan buka kaki depan dia luas-luas. Okey, dia akan kangkang kaki depan dia luas-luas. Jadi kita boleh kata kat sini, zirafah ataupun haiwan K ni akan membuka kaki depan dia. Kaki depan. Dalam modul, dalam nota modul yang saya edarkan tu, dia kata kangkang kaki depan. Sama itu. Buka atau kangkang tu maksudnya buka lah kaki depan. Supaya apa? Untuk menambahkan luas tapak. Pusat graviti payah dah dia nak adjust ketinggian dia tu. Sebab dia memang tinggi, memang payah nak adjust. Kalau kerusi yang tinggi, boleh kita potong kaki supaya jadi rendah. Tapi haiwan ni takkan nak potong kaki. So, kita luaskan tapak dia dengan membuka kaki depan. Okey, membuka kaki depan. Sama juga dengan orang manusia kalau bersilat. Pasang ke kuda. Apa maksud pasang ke kuda? Dia akan membentuk luas tapak yang lebih luas lah. Kaki dia akan buka. Okey. So bila nak bersilat, keadaan fizikal dia lebih stabil. Boleh tak? Okay, soalan C. Bagaimana haiwan L? Haiwan L tadi adalah kangaroo. Okay. Haiwan L, kangaroo, mengekalkan kestabilan badannya. Okey. Kalau pernah tengok National Geographic, kangaroo, dia boleh berdiri walaupun dia ada, boleh kata macam 4 kaki, tapi kaki depan dia tu, macam tangan dia tu pendek. Jadi bila dia nak berdiri, kalau biasa tengok dalam National Geographic, dia akan gunakan ekor dia yang besar yang kat belakang ni. Dia jadi macam tongkat dah. Dia dah jadi macam tungku kaki 3 dah tu. Okay. Dia jadi macam 3 segi dah tu. Okay. Bila dia ada ekor. Kaki dia 2 dibantu oleh ekor. Jadi fungsi bagaimana dia nak bagi stabil badan dia tu adalah dengan menggunakan ekor sebagai tongkat. Ekor sebagai tongkat. Ataupun kalau kita tengok dekat manusia pun boleh. Yang dah tua selalunya orang tua bongkok-bongkok, nak jalan pun tak larat, mudah nak rebah. Jadi mereka pakai tongkat sebagai alat sokongan. Alat sokongan. Ekornya berfungsi sebagai tongkat. Tak sia-sialah ekor dia yang besar tu, dia boleh gunakan sebagai tongkat. Antara haiwan K dan M, zirafah dengan badak, yang manakah lebih stabil? Of course lah, badak lah. Haiwan M. Nak tulis M boleh, nak tulis badak sumbu pun boleh. Badak sumbu. Tapi kena pastikan betul-betul adakah itu badak sumbu. Kod-kod awak tertulis badak air, salah juga.
Sebab M ni badak sumbu. Okey, bukan badak air. Okey. Walaupun badak air memang betul pun lebih stabil je pun daripada zirafah. Tapi soalan kata antara haiwan K dan haiwan M. Tu saya kata lebih mudah kita gunakan huruf yang dia bagi. M lebih stabil. Okey. Lebih stabil. Okey nah. Lebih stabil. Okey. Kita akan utamakan yang huruf M ni. Okey. Kenapa haiwan M, badak sumbu tu lebih stabil? Okay, so kita kata sebab badak sumbu tu rendah daripada zirafah. Maka pusat graviti haiwan M adalah lebih rendah. Lebih rendah. Okey, itu jawapan dia. Okey, sebab haiwan tu lebih rendah. Okey, pusat graviti nah. Okey, masa ada sikit lagi, dan lagi. Okey, kita habiskan bahagian struktur je Adam hari ni. Okey, esei biarkan. Sebab sebenarnya soalan esei ada dekat modul yang saya bagi tu, jawapan dah ada dah pun. Okey. Jadi kita fokus hari ni untuk bahagian soalan struktur. Soalan struktur, soalan objektif tadi saya tak bagi skema jawapan. Okey. Jadi soalan terakhir, soalan struktur untuk hari ni, nombor 3. Rajah menunjukkan pengelasan sistem rangka manusia. Ni. Kalau rujuk tadi pun ada hak jawapan dekat soalan objektif. Cuma soalan objektif tadi dia bagi kat sini X ni apa? Rangka ada 2 tadi saya tulis. Rangka paksi yang utama dan rangka yang kedua ni dia, rangka appendage. Okey. Rangka paksi, rangka appendage. Okey nah. Jadi dekat rangka paksi, kalau nak tengok dekat jawapan objektif tadi pun ada, iaitu tengkorak, turus vertebra dan Z ni adalah tulang rusuk. Tadi saya ada bincang tadi tu. Tulang rusuk. Okey. Jadi jawapan untuk Z adalah tulang rusuk dan satu lagi dekat tulang dada tu. Okey. Jadi Z kita tulis siap-siap. Okey. Tulang rusuk dan sternum. Sternum ni dekat tulang dada ni. Sternum. Yang mana kalau burung dia ada besar untuk membantu dia terbang. Okey. Untuk rangka appendage pula, okey, dia ada lengkungan pektoral, hak bahagian bahu ke atas, ada tadi saya sebut, dan yang kedua hak bahagian daripada punggung ke bawah tu. Okey, anggota belakang. So ini adalah lengkungan pelvis. Y tu adalah lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis. Okey. Ada mana lagi yang tak ditulis? X. X adalah rangka yang utama tu. Okey. Rangka paksi. Okey. Rangka yang utama. Okey. Seterusnya, apakah fungsi Z? Ni kalau kita dah tahu jawapan tadi, tulang rusuk. Z tu adalah tulang rusuk. Agak-agaknya apakah fungsi tulang rusuk, Adam? Adam boleh jawab kot yang ni. Ni boleh tembak ni. Apakah fungsi tulang rusuk? Benda yang ada dalam tulang rusuk adalah paru-paru dan juga jantung. Jadi kita kata fungsinya adalah melindungi organ utama badan kita. Organ yang utama iaitu peparu dan jantung. Okey nah? Kita berada dalam tulang rusuk tu adalah peparu dan jantung. Okey. Jangan pula pi tulis otak. Otak bukan duduk dalam peparu. Itu pun organ utama manusia juga tu, otak. Okey. Tapi dia bukan duduk dalam peparu. Okey. Melindungi organ utama, peparu dan jantung. Okey. Fungsi Y. Y tadi apa? Lengkungan pelvis. Pelvis adalah tempat punggung, kaki. Jadi kaki ni digunakan untuk bergerak, berjalan dan sebagainya. Dan juga atas kaki kan ada istilah di atas kaki ini aku berdiri. Aku berdiri atas kaki. Jadi kaki ini sebenarnya untuk sokong badan kita. Okay, nah? Untuk sokong
badan kita, terutamanya dari segi berat badan. Okay. Itu jawapan kita boleh goreng tu. Okay. Pelvis, bahagian kaki, punggung ke bawah tu adalah untuk menyokong berat badan. Tapi satu lagi, okay, pelvis ni juga, kalau yang sebenar nanti jawab satu ni pun dah cukup dah. Okay. Dekat kawasan pelvis ni juga, ada bahagian-bahagian kita punya organ lah yang penting juga. Okay. Iaitu pundi kencing. Duduk dekat depan ni, dalam kawasan hak punggung depan ni. Okay. Pundi kencing dan juga organ pembiakan. Okey. Melindungi. Kita boleh kata melindungi pundi kencing. Okey. Ataupun dan organ pembiakan. Okey. Okey. Sikit-sikit lagi dah nak habis dah. Okey. Last ketika dilahirkan, manusia mempunyai 275 tulang. Ni hak bayi tadi hak kata 275 tadi ni bila waktu bayi dilahirkan ada banyak tulang, bilangan tulangnya, tetapi apabila dewasa mempunyai 206 tulang sahaja. Jelaskan perbezaan ini. Nampak dia bagi garisan ni banyak, tapi makannya satu je. Poin dia sikit je tadi. Ingat tak tadi apa dia yang berlaku? Hilang ke mana tulang-tulang bayi tadi tu sehingga menjadi 206? Okey. Tulang. Okey. Manusia, hak daripada bayi tadi tu, bercantum. Okey. Berlaku percantuman. Bercantum atau kita kata istilah dia bersambung. Okey. Selesai soalan struktur untuk hari ini. InsyaAllah next class, minggu depan lah, kita akan masuk tajuk yang baru. Tapi sebelum saya tamatkan ni, Adam, ada apa-apa nak tanya? Dah sempat catat semua tak jawapan? Sempat. Adam, sempat rasanya saya dah buat slow-slow tu sebab saya pun tulis dekat peranti tambahan saya ni pun slow-slow je tu. Okey, cuma harapnya Adam ataupun pelajar-pelajar yang lain lepas ni yang menonton video ni, dia akan cuba fahami. Kalau tak fahami juga, boleh message lah. Okey, WhatsApp ke apa ke untuk tanyakan. Okey, jadi harapnya sepanjang kita bincang tajuk ni, rasanya antara tajuk yang agak mudah lah. Boleh lah. Daripada kalau nak ikut tajuk kadar tindak balas yang dulu tu, hak tu bila masuk bab kira-kira tu, rasa macam hak tu mencabar sikit lah. Nak ingat, nak kira-kira tu. Tapi hak ni rasanya lebih mudah. Sebab dia ada kena-mengena dengan kehidupan kita. Ya. Jadi untuk hari ni, okay, walaupun masa ada lagi lebih kurang 10 minit sebab kita baru 12.20, kita sepatutnya habis 12.30. Okey, jadi kita tamat kat sini dululah. Okey, Adam okey okay, kita stop kat sini, saya nak stop recording. Okey. So kita boleh dismiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.